Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemankan rakan tugas Gigi Ahmad di hari Ahad hujung minggu. Esok akan mula bekerja. Ramailah yang akan rasa Monday Blues. Tapi kami pada Sabtu Ahad masih tetap bekerja. Setia bersama anda untuk membawakan perkembangan dalam dan juga luar negara. Laporan-laporan yang perlu anda tahu di astroomni.com yang boleh kita bincangkan bersama. Okey, dalam pada itu kita nak lihat kepada laporan yang pertama, Gigi. Dan ini antara perkara yang sangat membanggakan apabila Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai sistem kesihatan yang kuat dan liputan yang sejagat UHC. Itu kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, dan beliau berkata dalam sorotan berita WHO semalam, sistem kesihatan di Malaysia juga diiktiraf mempunyai asas yang kukuh dalam menangani pandemik COVID-19 melalui pengalaman lepasnya. Dan seperti apa yang dirasakan oleh Afizi, bagaimana kegembiraan dan rasa bangganya apabila diiktiraf oleh WHO kerana usaha yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan ni, terutamanya Barisan Hadapan, sememangnya kita lihat sangat baik, cepat dan tepat, dan ini terbukti apabila ada diiktiraf beberapa kali oleh WHO ini sendiri. Ya, dan kalau kita lihat Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha mereka menangani wabak COVID-19 ini sangat-sangat mengujakan, orang kata sangat-sangat kagum lah. Saya sangat kagum dengan usaha mereka kerana pada awalnya pada bulan Februari dan juga Mac tu kita menghadapi krisis politik tanah air negara, walaupun dengan pertukaran kerajaan, tetapi smooth saja perjalanan KKM memastikan bahawa negara berada dalam fasa yang selamat. Dan apabila kes pertama COVID-19 dikesan di Malaysia, pada ketika itu Malaysia rakyatnya semua dalam keadaan gelisah, tetapi kini apabila Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, kita melihat angka kebaru setiap hari, kluster baru, tetapi kita masih dalam keadaan yang terkawal, berjaga-jaga. Dan kita lihat imbas sedikit ketika mana, ingat tak Gigi, bulan Mac dan juga April itu ada petugas Barisan Hadapan yang kami temubual di Astro Awani menyatakan bahawa mereka tidak dapat bertemu dengan keluarga, terpaksa kuarantinkan diri, anak dan juga suami dan juga isteri tidak dapat berjumpa untuk dalam tempoh masa yang lama. Ada yang berbulan-bulan tidak dapat jumpa, sampaikan ketika kami temubual mereka menitiskan air mata. Dan bagi saya, pengiktirafan WHO terhadap sistem kesihatan negara ini, pemenangnya ataupun penerima anugerah ini sebetul-betulnya adalah kepada petugas Barisan Hadapan. Bukan saja kepada doktor dan juga jururawat, tetapi juga kepada anggota-anggota keselamatan negara, rela, PDRM, malah kita sendiri media bolehlah kata peniktirafan untuk membawakan. Dan kami sebagai petugas Barisan Hadapan akan sentiasa memberikan komitmen yang penuh untuk anda untuk memastikan bahawa setiap informasi dan juga maklumat akan kami bawakan di semua platform Astro Awani. Tidak akan ada yang ketinggalan. Ya, betul. Dan syabas juga kita ucapkan kepada Tan Sri Dr. Nur Hisham atas kejayaan ini, dan kita semua sememangnya melihat beliau dan juga pasukannya sebagai hero negara. Dan kita harapkan dalam masa yang sama kita melihat juga kepada syabas kepada warga negara Malaysia yang begitu prihatin, dalam masa yang sama meningkatkan kewaspadaan mereka, kerana kalau kita lihat contoh beberapa kes mereka yang ingkar kuarantin sebelum ini yang memakai pink band itu tular di media sosial, itu atas usaha atau atas keprihatinan warga negara kita juga, rakyat Malaysia. Dan kita sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Barisan Hadapan dan juga warga negara yang prihatin, dan kita harap kita teruskan kewaspadaan ini sehingga kita dapat sehinggalah vaksin yang boleh membasmi ataupun mengubati COVID-19 ini ditemui. Ya, dan untuk itu kita nak melihat kepada ini masyarakat yang bagi saya tidak memandang penting akan COVID-19 ini, yang mana kalau kita lihat berdasarkan kenyataan daripada Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri yang menyatakan bahawa private party kesalahan tertinggi ingkar PKPP semalam, itu hari Jumaat. Hari Jumaat, private party yang paling tinggi. Katanya pengajuan private parti ataupun pesta persendirian merupakan kesalahan ingkar PKPP tertinggi pada hari Jumaat. Katanya 46 individu ditahan dan 15 adalah kesalahan itu. Katanya kesalahan-kesalahan lain tidak memakai pelitup muka, 11 premis beroperasi lebih masa 10 gagal sediakan peralatan atau catatan keluar masuk 8, dan masing-masing satu kes kerana beroperasi tanpa lesen perniagaan dan juga penganjuran aktiviti melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan fizikal, katanya dalam satu kenyataan. Jadi kepada
mereka ataupun kita sendirilah, ini masa kita jaga kita, Gigi. Dan janganlah kita memandang enteng virus yang tidak kelihatan ini. Bila-bila masa saja dia boleh menyerang dalam keadaan yang kita tidak tahu sama ada kita ada ataupun tidak. Kerana ada pesakit-pesakit yang ada gejala, ada pesakit yang tidak ada gejala langsung tetapi mempunyai virus COVID-19 menjangkiti mereka yang sekarang ini berisiko tinggi, warga emas, kanak-kanak dan juga mereka yang mempunyai penyakit kronik. Inilah yang kita bimbangkan. Jadi tolonglah jangan ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKPP. Private party nanti-nanti sajalah. Ya, tak payahlah betul. dalam fasa Dan PKPP perlu ni. diingatkan juga berkumpul beramai-ramai lebih daripada jam 12 malam adalah salah. Malah kalau berkumpul itu tak kiralah selebih jam 12 malam, kalau sukar untuk amalkan penjarakan fizikal juga adalah salah dan tidak boleh. Dan dalam masa yang sama, kalau kita tengok apa yang jadi di Seoul, Korea sebelum ini, terpaksa dilakukan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun lockdown itu semula kerana timbul balik kes naik selepas mereka membenarkan kelab-kelab malam dibuka, dan kita tidak mahu perkara ini terjadi. Adakah anda mahu PKP dilaksanakan semula? Jadi perlu ada kewaspadaan yang tinggi di kalangan kita, kerana betul cakap Afizi, nanti-nantilah perkara itu kan, kerana yang sekarang ini adalah kita perlu berhati-hati kerana virus itu masih lagi ada. Ya, dan sama juga Gigi, Korea Selatan, Jepun, apabila pusat-pusat hiburan, karaoke, kelab malam dan sebagainya dibuka, ada spike virus COVID-19. Dan sekarang ini Korea Selatan telah pun menguatkuasakan kembali sekatan-sekatan yang mereka lakukan dahulu, terpaksa dikuatkuasakan semula dan barulah mereka nampak kes itu semakin menurun. Kita tidak mahu melalui fasa itu lagi kerana kita menghadapi kerugian yang sangat besar. Satu hari perniagaan rugi berbilion ringgit, dan seperti kata Tan Sri Yassin juga, ini adalah masa untuk kita jaga kita, sama-sama kita memastikan bahawa segala arahan dapat kita patuhi. Okey, Gigi, kita nak tengok angka terbaru dalam masa 24 jam ini. Kementerian Kesihatan mengesahkan terdapat 6 kes baru setakat jam 12.30 hari Sabtu membabitkan jangkitan COVID-19 dan 4 daripadanya membabitkan kes import, manakala 2 lagi melibatkan penularan dalam negara, dan 2 kes tempatan itu adalah yang melibatkan 1 kes baru daripada kluster Telaga di Kedah dan 1 kes di Sabah yang menjadikan kes kumulatif positif melibatkan kluster Telaga kini adalah 9 kes, dan setakat ini seramai 3,458 individu disaring, iaitu 2,744 individu didapati negatif, manakala 705 lagi masih menunggu keputusan. Dan kalau kita lihat, tiada kes kematian direkodkan semalam dan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian setakat ini kekal 128 kes. Fizi. Ya, dan kes COVID-19 ini kalau kita lihat sejak daripada beberapa bulan yang lepas, kita masih lagi mencatatkan angka satu digit, kemudian 2 digit, kemudian kita ada kemunculan kluster-kluster baru, dan itu adalah bagi saya perkara yang perlu kita bimbangkan kerana kita masih lagi berdepan dengan wabak ini. Dan apa saja perkara yang kita lakukan, sebaik-baiknya kalau boleh duduk saja di rumah kalau tiada apa-apa keperluan penting untuk keluar dan sebagainya, kerana ini adalah fasa yang bagi saya kritikal. Tahun 2020 ni adalah keadaan yang begitu kritikal. Sementara kita nak cari vaksin, walaupun Malaysia sekarang ini sedang berusaha giat dengan hubungan diplomasi yang kita ada melihat kepada perkembangan dan juga pembangunan vaksin di beberapa negara pembangun vaksin itu sendiri, tapi saya melihat kepada kemungkinan besar kita hanya akan mendapatnya kemungkinan tahun hadapan ataupun lebih awal daripada itu, hujung tahun ini. Kerana pembangunan vaksin COVID-19 contohnya di China juga Rusia yang menunjukkan perkembangan yang boleh dikatakan promising, tapi masih ada fasa-fasa tertentu yang perlu dilalui. Betul tu. Dan kita nak beralih kepada satu perkembangan lagi. Semalam kita pun dah membicarakan mengenai ketiadaan air, bagaimana rakyat berasa muak dengan perkara ini, dan ini antara perkembangan terbaru apabila kilang yang menjadi punca pencemaran air bakal diroboh. Itu kata Menteri Besar Selangor. Beliau berkata bahawa Kerajaan Negeri Selangor akan mengarahkan supaya pemilik premis yang menjadi punca pencemaran air merobohkan struktur bangunan yang terdapat
terdapat di tanah tersebut, dan Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tanah persendirian yang dibangunkan sebagai premis penyelenggaraan jentera berat itu didapati tidak mempunyai kebenaran merancang KM daripada Majlis Perbandaran Selayar MPS, dan tegasnya pejabat daerah dan tanah PDT Gombak juga akan mengeluarkan notis 7A selepas ia menjadi punca yang menjejaskan 1.97 juta akaun air di seluruh Lembah Kelang dan Selangor. Itu sangat besar hanya kerana satu kilang yang menjejaskan banyak rasa jutaan rakyat Malaysia, dan kita perlu dengar apa yang dikatakan oleh Menteri Besar Selangor mengenai perkara ini. Kita arahkan pemilik untuk pulihkan, maknanya kena kosongkan tanah. Maknanya mereka kena robohkan bangunan itu sampai tempoh tertentu. Kalau tak ada, kita akan robohkan. Dan operasinya pihak majlis akan tengok sesuai tak sesuai dan sebagainya. Dan pada masa ini kita akan tutup lah. Paling tidak dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan kita akan tutup sebelum ia betul-betul selamat. Tapi basically saya rasa setelah 2 kejadian kita akan semak segenap mungkin supaya kilang itu tidak beroperasi kerana mereka telah membuat dan menyusahkan 1.197 juta akaun di seluruh negeri Selangor. Okey, dalam masa yang sama, isu pencemaran air ini akhirnya rasanya kerajaan persekutuan, kerajaan tempatan dan juga pihak-pihak berwajib mendengar keluh resah rakyat mengenai isu air ini, dan juga cadangan-cadangan yang rakyat nyatakan dan juga beberapa individu yang mana kalau kita lihat enakmen Lembaga Urus Air Selangor Luas akan dipindah pada sidang Dewan Rakyat Negeri Dun Selangor akan datang dengan meningkatkan nilai denda kepada RM1 juta. Dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata pindaan itu akan turut melibatkan beberapa lagi peruntukan lain susulan siri pencemaran air di negeri itu. Kata beliau, penguasaan sahaja tidak memadai, sebaliknya memerlukan satu peruntukan undang-undang yang lebih tegas agar wujud kesedaran dalam masyarakat. Katanya kita perlu bincang dengan semua pihak dan kita boleh, setakat penguasaan kita boleh kerah ratusan ribu penguasaan, tapi kalau pencemar-pencemar masih lagi tak bertanggungjawab, sudah dikenakan tindakan dan sebagainya, kita tidak akan beri peluang. Namun di peringkat negeri luas, kita akan luluskan di peringkat lembaga pengarah untuk penambahbaikan enakmen luas. Dan bagi saya ini adalah satu perkara yang sangat-sangat baik untuk kita lihat. Cuba bayangkan Gigi, 1.9 juta. 97 juta 97 juta itu baru akaun air. akaun, tapi sebenarnya penggunanya lebih daripada itu. Betul. Bayangkan kalau kita diberi kuasa untuk menyaman syarikat yang pencemar air ini kerana mengganggu kehidupan harian kita, bayangkan lagi teruk dia kena. Tapi kita tak ada kuasa lah nak buat begitu kan. Itu yang menjadi pertikaian, dan salah satu perkara yang saya lihat perbincangan di media sosial adalah netizen melihat kepada perkara-perkara seperti walaupun pengusaha kilang, pemilik kilang ini dikenakan tindakan dan sebagainya, mereka akan menyalahkan pekerja mereka pula kerana membuang sisa-sisa kimia ataupun sisa-sisa apalah di sungai-sungai, dan itu yang membuatkan kita, bagi saya itu adalah satu perkara yang sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Ini adalah kilang anda, ini adalah perkara yang anda lalui setiap hari dan tidak perlu anda menjari kepada sesiapa sekalipun. Dan apapun, keempat-empat pemilik kilang yang menjadi punca kepada pencemaran bau di Sungai Gong itu telah pun ditahan polis malam. Kalau kita lihat, mereka telah pun direman selama 6 hari, dan saya sebagai individu yang telah pun tinggal di Lembah Kelang selama 4 tahun yang juga ini terkesan kerana cukup terkesan sekali. Saya harapkan hukuman yang setimpal akan dikenakan kepada mereka, dan kita, masyarakat, dan kalau kita boleh lihat, saya tak ambil ayat lagi. Okey, tak apalah, awak sambunglah. Dan kalau kita boleh lihat muka hadapan Berita Harian ini, mereka yang bertanggungjawab dalam punca ketiadaan air kita untuk beberapa hari ini, 4 beradik direman dan bengkel mereka akan diroboh. Dan kalau kita juga boleh lihat, mereka adalah di kalangan mereka individu yang berusia juga, dan dalam masa yang sama kita memikirkan apabila perkara ini terjadi, baru tindakan diambil dan baru kita tahu bahawa mereka tiada permit untuk mengadakan kilang di tanah yang disebut. Dan dalam masa yang sama kita tengok juga New Straits Times, muka hadapan New Straits Times juga memaparkan 4 individu itu yang menjadi punca kepada rasa ketidakpuasan hati rakyat semalam dan beberapa hari lepas, kerana air ni merupakan satu
sumber asas yang sangat-sangat penting selain air, saya rasa elektrik dan juga internet juga sangat penting ketika ini, dan ini adalah satu perkara yang perlu dititik beratkan bagaimana pencemaran ini boleh memotong ataupun memutuskan bekalan air kepada rakyat. Agak ironi Gigi, apabila kita masih lagi membincangkan mengenai bekalan asas elektrik, elektrik okeylah kot kan, air dan juga internet itu kepada rakyat, sedangkan kita telah pun merdeka 63 tahun. Elektrik pun ada yang baru menerimanya selepas 60 tahun. Betul, Bagaimana tu? terutama di kawasan-kawasan pendalaman dan sebagainya, jalan masih lagi tidak berturap. Sekejap lagi kami bawakan cerita mengenai jalan tidak berturap, tapi kita nak rehat dulu seketika, kita akan kembali selepas ini. Ya. Anda masih menonton Awani Pagi bersama kami untuk membincangkan mengenai berita-berita terkini dalam dan juga luar negara yang perlu anda tahu, dan ini adalah sedikit perkembangan politik, sedikit saja, Gigi, tak apa kot kan? Bolehlah. Okey. Awak tu akan ulas panjang juga. Okey, ini adalah negeri penting di Sabah. Sabah sejak pada kebelakangan ini banyak sekali perkara-perkara yang berkait dengan negeri ini. Contohnya di luar negara, Filipina tiba-tiba nak claim Sabah pula, dan sekarang ini kita melihat kepada pilihan raya negeri Sabah yang akan berlaku tidak lama lagi. Dan Warisan akan umumkan calon parti bagi PRN negeri itu pada 10 September ini. Presidennya Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal dan juga Ketua Menteri Sabah menyatakan bahawa akan maklumkan kepada Medius, iaitu Datuk Seri Wilfred Medius Tangau, siapa calon APCO dan siapa calon amanah PKR, kerana PRN kali ini penting untuk kita. Jelasnya ini bukan sahaja mengenai agihan kerusi semata-mata, kerana mahu menang PRN ini, dan kita mesti memastikan kita menjadi pilihan utama. Dan kata beliau lagi, beliau mahu melahirkan rasa bimbang sekiranya pemimpin dan juga individu yang melobi jadi calon tapi tidak terpilih. Katanya perjuangan parti perlu diteruskan, dihormati, selain apa yang penting tidak menggadai maruah demi wang. Dan hari penamaan calon bagi PRN Sabah ke-16 akan diadakan pada 12 September ini, manakala hari pengundian pada 26 September. Dan kita akan lihat sama ada di sebelah sana Warisan yang akan yang lebih lenient kepada Pakatan Harapan, sama ada berapa ramai calon-calon daripada Amanah, DAP, PKR yang akan memasuki Sabah. Dan kita akan melihat dan juga mengkaji serta menganalisa adakah akar umbi ataupun rakyat Sabah akan menerima pencalonan-pencalonan yang ditetapkan oleh Warisan juga Pakatan Harapan ini. Dan dalam masa yang sama kita nak pergi kepada sebelah pihak lagi, iaitu UMNO. Apa ceritanya, Ji? Dan sebaliknya untuk UMNO Sabah, mereka masih merahsiakan jumlah calon, dan UMNO Sabah masih merahsiakan jumlah calon yang akan dipertandingkan pada pilihan raya PRN Sabah akan datang. Dan pengurusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar, berkata apabila tiba masanya nanti beliau akan umumkan senarai calon berkenaan, dan menurutnya setakat ini juga senarai calon hanya siap 90%. Dan katanya belum boleh saya beritahu, nanti sampai masanya saya akan bagi tahu. Dan calon sudah siap lebih kurang 90%, dan pengumuman akan dibuat pada 8 atau 9 September ini. Dan kalau kita lihat dalam PRN Sabah ke-16 ini sebanyak 74 kerusi DUN akan dipertandingkan, dan SPR menetapkan 26 September sebagai tarikh pengundian bagi pilihan raya negeri Sabah, dan tarikh penamaan calon pada 12 September, pengundian awal 22 September. Berbeza kalau kita tengok UMNO dan juga Warisan dah confirm confident cakap 10 calon. 10 September. 10 September akan umumkan calon, tapi UMNO Sabah masih rahsiakan calonnya. Ya, dan kalau kita lihat kemungkinan besar ini adalah indikator mengenai pembahagian kerusi, sama ada daripada Parti Bersatu, UMNO Sabah itu sendiri, pembahagian kerusinya kita nak melihat bagaimana mereka berkompromi, bekerjasama antara satu sama lain mengenai pembahagian kerusi. Kalau kata PRN Sabah tiada masalah untuk pembahagian kerusi, dan seperti kata Naib Presiden UMNO Tok Mat, Timbalan Presiden UMNO Tok Mat telah pun menyatakan bahawa UMNO telah pun bersedia untuk PRU. Adakah PRU dalam skala yang lebih besar akan kita lihat dalam masa beberapa bulan lagi nanti, kita akan melihatnya melalui PRN Sabah. Bagi saya PRN Sabah ni kemungkinan akan menjadi
sistem ataupun kajian untuk semua parti politik untuk melihat sama ada percaturan mereka membuahkan hasil ataupun tidak, barulah mereka rasakan okey boleh pergi PRU, baru pergi PRU. Itulah kot rasanya kan. Dan tapi apapun walaupun pembangkang ataupun kerajaan, parti-parti politik di luar sana, walaupun anda pembangkang ataupun kerajaan, lihatlah rakyat di bawah ini. Kerana apa? Kami nak bawakan satu perkembangan di Sabah juga, yang mana di Kota Marudu menelusuri Bukit Bakau, hutan belantara meretasi anak sungai dan jalan batu kerikil serta tanah merah berlumpur. Semua ini situasi yang penduduk kampung Sungai Magandai di Kota Marudu alami. Dan terletak di kawasan Don Tandik, aspek infrastruktur di kawasan itu masih lagi daif dan perlukan perhatian. Lebih-lebih lagi dan juga lebih menyedihkan, penduduk kampung yang merupakan warga Malaysia dan Sabah telah pun merdeka 63 tahun telah pun terpaksa melalui situasi itu sehingga kini. Dan ini adalah interview yang dilakukan oleh wartawan kami dan juga editor Asim telah pun pergi ke sana untuk melihat dan juga meninjau bersempena dengan PRN Sabah ini. Kita akan melihat lebih banyak cerita-cerita rakyat yang masih lagi kekurangan bekalan asas. Seperti yang kita bincangkan tadi, Gigi, internet, air, jalan, kemudahan asas, 63 tahun merdeka. Apa masalahnya? Betul. Dalam kumpul angka juga, lompat parti juga, tapi anda kena melihat apa yang dialami oleh rakyat di bawah sana. Kerana sekiranya permainan politik atau krisis politik ini terus menjadi tangga pertama di dalam negara kita, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah-masalah yang di bawah sana, yang saya kira dia akan berlarutan hingga ke tahun-tahun seterusnya. Dan ini kalau kita lihat apa yang terjadi di kampung Magandai, kampung Sungai Magandai di Kota Marudu ini sangat-sangat berbeza. Kalau kita lihat sekarang dah tahun 2020, masih lagi mereka mempunyai jalan yang seperti ini. Kalau saya kira ini jalan pada tahun 80-an, 70-an, beginilah jalannya. Tapi ini dah tahun 2020. Mengapa mereka masih lagi mempunyai perkara ini ataupun melalui kesusahan, keperihan begini? Kerana kalau saya kira Sabah dan Sarawak itu kaya dengan sumber alam dan juga pendapatannya. Dan mengapa mengambil masa yang lama untuk membaik pulih kawasan-kawasan yang memerlukan kemudahan asas ini. Dan cukup-cukuplah tuding jari antara satu sama lain berkelahi di media sosial seakan anak-anak yang baru berusia 5 dan juga 6 tahun ini adalah masa untuk melihat kepada rakyat, kerana rakyat tengah susah, COVID-19 sedang melanda. Ramai yang susah nak meletakkan makanan di meja makan, berikan kepada keluarga mereka, anak-anak mereka dan juga mereka-mereka yang lain. Dan inilah yang kita mahukan daripada pemimpin-pemimpin negara, dan saya percaya pemimpin-pemimpin negara kita semuanya berkaliber, semuanya baik hati, semuanya akan terkesan apabila rakyat itu terkesan, dan kita harapkan yang terbaik daripada pemimpin negara kita, Gigi. Dan saya rasa itu saja. Saya rasa yang boleh kita bawakan di astroawani.com. Anda boleh saksikan banyak lagi perkembangan di astroawani.com, berita-berita dalam dan juga luar negara yang boleh kita bincangkan bersama rakan-rakan kita ketika mana hari Ahad kita pergi berkopi ke, pergi melancong dan sebagainya. Betul. Ini berita yang anda perlu tahu untuk hari ini. Dan jika anda suka dengan apa yang kami bawakan, boleh pergi ke astroawani.com. Okey, sekian saja Fizi. Ada apa-apa lagi? Tak ada apa-apa dah, Gigi. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.